Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin UDT channel Bongkar Jangan Tak Bongkar. Bongkar sampai terlondeh, ulas jangan tak ulas sampai semua orang tahu. Petang ini kita nak ulas keputusan ROS yang terkini, iaitu 16 Julai yang lepas sepatutnya ROS mengumumkan keputusan sama ada permohonan UMNO ditolak ataupun tidak. Namun demikian, beberapa hari yang lepas, Ahmad Maslan telah memberikan jawapan kepada persoalan netizen selama ini. Kenapa ROS berdiam diri? Rupa-rupanya, tanpa disedari atau tanpa sengaja, Ahmad Maslan telah membongkar bahawa dokumen yang dihantar oleh UMNO sebenarnya seakan-akan belum lengkap kerana ROS telah meminta dokumen tambahan sebanyak 8 jenis dokumen. Yang menjadi persoalan netizen daripada pagi sampai petang ini, apa dokumen itu? Mengapa dokumen itu penting dan kenapa dokumen itu kalau benar ditambah terlepas pandang? Adakah dokumen itu sebenarnya dokumen perlu yang sengaja tidak dihantar, ataupun dokumen itu adalah dokumen iringan yang terlepas pandang? Aku fikir dokumen itu mungkin dokumen yang sebenarnya tak mau dihantar tetapi diperlukan oleh ROS. Mungkin laporan keuangan kah, siapa yang memegang keuangan kah, berapa penyata keuangan UMNO kah, atau sebagainya. Mungkin itulah yang diperlukan. Tapi sehingga ke hari ini, keputusan muktamad ROS hanya akan diketahui menurut Ahmad Maslan selepas 2 minggu lagi, dan tidak perlu marah kepada ROS, kata Ahmad Maslan, dan beri mereka masa lagi, kata Ahmad Maslan lagi. Itu pernyataan untuk menutup kesalahan sendiri atau untuk menutup kesalahan ROS? Anda cuba komen di sini. Namun demikian, isu paling hangat hari ini apabila netizen mempersoalkan, media sosial mempersoalkan, jadi satu perdebatan, yaitu siapa sebenarnya lebih berkuasa dalam isu 16 Julai, Perdana Menteri atau Kementerian Dalam Negeri, yang kini menjadi perdebatan luas di media sosial. Sebelum kita ulas lebih ini, aku nak tanya kamu sendiri, pada pendapat Anda tentang isu 16 Julai itu, siapa lebih berkuasa sebenarnya? Siapa yang tertonjol lebih berkuasa sebenarnya? Perdana Menteri atau Kementerian Dalam Negeri? Isu 16 Julai difahamkan penentu kepada permohonan pindaan perlembagaan UMNO, namun sehingga kini tiada keputusan dibuat. Siapa yang lebih berkuasa, sama ada Perdana Menteri atau Kementerian Dalam Negeri, kini menjadi perdebatan di media sosial. Terkini, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafi, kesal dengan apa yang beliau kesal dengan Kementerian Dalam Negeri atau KDN yang menurutnya sengaja melengah-lengahkan keputusan pindaan perlembagaan UMNO. Namun demikian, Ahmad Maslan sebenarnya telah memberi jawapan mengapa berlaku kelewatan keputusan, kerana ROS meminta tambahan 8 dokumen. Persoalannya, kenapa dokumen itu tertinggal? Apa dokumen itu? Pentingkah dokumen itu? Rahsiakah dokumen itu? Walaupun Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah memberikan tarik tamat kepada jabatan pendaftaran ROS 16 Julai lalu, namun sehingga kini tiada keputusan dibuat Kementerian Dalam Negeri berhubung permohonan itu. Bekas pemimpin PKR Badrul Hisham Shahrin atau Cikgu Bad menyifatkan Razlan begitu angkuh apabila tiba-tiba memberi ugutan dan amaran kepada ROS. Razlan EJK Pusat UMNO Pusat mengecam KDN yang menyelia pendaftar pertubuhan kerana kononnya pendaftar pertubuhan langgar deadline yang ditetapkan Perdana Menteri. Tak tahulah, Razlan ni bangang tak faham baca penuh kenyataan Perdana Menteri atau sengaja nak tunjuk hebat, bodoh sombong, kata beliau lagi. Selain itu, beliau juga menulis hakikatnya
Mana ada Perdana Menteri tetapkan deadline kepada ROS dan campur tangan dalam isu ROS. Pentadbiran Ismail Sabri ialah sebuah pemerintahan yang meletakkan pecahan kuasa pada tempatnya. Katanya yang kini penyokong kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Tertuduh Razlan didakwa menuduh bahawa KDN membakul sampahkan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, suatu kenyataan berbentuk fitnah dan jelas dangkal. Setiap menteri mempunyai bidang kuasanya sendiri. Demikian juga dengan Perdana Menteri. Lagi pula Perdana Menteri tidak mengarahkan, namun agar keputusan ROS keluar pada 16 Julai lepas. Satu lagi kenyataan Razlan menunjukkan kebodohan apabila dia menyatakan ROS bawah KDN, di mana Menteri Hamzah Zainuddin konon salah guna kuasa. Bila bukan saja UMNO pun bermasalah, malah pejuang dan muda juga terpaksa guna mahkamah untuk kelulusan, katanya lagi. Untuk pengetahuan saudara Razlan, sebelum ini Parti Sosialis Malaysia pernah lawan untuk dapat pendaftaran hingga 10 tahun dan hanya dapat pendaftaran melalui proses mahkamah, katanya lagi. Justru beliau berkata adalah wajar pihak ROS sangat teliti sebelum mengeluarkan sebarang keputusan tambahan. Pula ROS telah meminta beberapa dokumen tambahan seperti yang dimaklumkan oleh Ahmad Maslan. Ada 8 dokumen yang diminta tambahan oleh ROS kepada UMNO. Katanya, krisis ini berlaku adalah kerana kelemahan Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan. Beliau tidak cekap dalam mengelola urusan dasar dan pentadbiran UMNO itu sendiri. Maka kini UMNO itu sendiri berdepan dengan indikasi pentadbiran, natijah caca merba pengurusan oleh para caretaker jawatan, katanya lagi. Jadi menurut penulis ini ataupun menurut komen beliau, Cikgu Bad, beliau mengatakan bahawa krisis ini berlaku kerana kelemahan Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan yang tidak cekap dalam mengelola urusan dasar dan pentadbiran UMNO itu, katanya. Maka kini UMNO sendiri berdepan dengan indikasi atau implikasi pentadbiran natijah caca merbanya. Beliau juga mengatakan bahawa semua ini perlu difikirkan bermula daripada Ahmad Maslan. Sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.